Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Dia dapat kita sambung pada majlis yang ke-27 pada perbahasan kitab Aqidatun Najin pada fi ilmi usuluddin karangan Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu taala. Okey. Jadi minggu lepas pula dua hari lepas kita membahaskan berkenaan dengan istilah mantiq al-mutalafiyat, perkara yang bernafi-nafian. Sebab akan datang perkara yang mustahil ini, dia ada sebut istilah taib. Maka sama kata musannif, wa qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan mengitlaq oleh musannif, mengitlaq yakni menyebut, mengitlaq yakni menyebut, dan mengitlaq ni dia guna ibarat, ataupun dia sebut. Siapa yang guna ibarat oleh musannif, siapa? Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Jadi mengitlaq oleh musannif yakni mengguna ibarat oleh musannif akan segala adad. Dia sebut adad. Dia sebut apa? Dia sebut adad pada kata wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya adadul 20 al-ula. Dia ibaratkan dengan adad, bukannya dengan muqabil kau dan sebagainya. Yakni apa adad? Yakni segala lawan, yakni segala lawanan atas muqabil. Guna ibarat, itlaq kata ibarat, itlaq kata ibarat, apa nama tu? Ibarat Allahumma salli Muhammad. Adad itu kena pada siapa? Kena kepada muqabil. Maksud adad itu ialah muqabil. Sebab apa kata gitu? Sebab adad itu nanti akan datang. Adad tu kita dah bahas malam dah, bab mutanafiyat. Adad ni dua perkara yang berlawanan, yang bangsa ma'ani. Dua perkara berlawanan, yang bangsa ma'ani, yang bangsa makna, yang bangsa sifat ada. Jadi sifat Allah Ta'ala bukan semua ma'ani. Jadi kenapa musannif itu ibaratkan dengan adad? Itu isu dia. Jadi dia kata itlaq adad oleh musannif itu atas muqabil. Muqabil itulah dia panggil muqabil dengan makna muqabil. Atas muqabil yakni atas makna muqabil. Itlaq adad atas makna muqabil, bukan itlaq adad atas makna adad, bukan.
Muqabil apa? Yang lawan-lawanan tu lah. Yang lawan tu lah. Wujud lawan adam, qidam lawan baqa, qidam lawan baharu. Tu pada apa? Baqa lawan fana. Tu muqabil. Walaupun disebut dhid, tapi dia itu dhid dengan makna muqabil bagi segala sifat Allah Subhanahu wa taala. Nuqtah. Jadi lawan tu, segala lawan itu dia itu muqabil bagi segala sifat Allah taala. Adad, segala adad itu muqabil bagi segala sifat Allah taala. Dan tiada akas iyo yang tersebut tadi. Yang tiada akas iyo yang tersebut tadi, yakni tiada akas apa dia? Bukannya sebaliknya, iaitu sifat Allah muqabil bagi dhidnya. Bukan. Tulis. Yang sepatutnya apa? Yang sepatutnya sifat mustahil itu dhid sifat wajib. Bukan wajib itu dhid sifat mustahil. Bukannya segala muqabil itu bukannya segala sifat mustahil itu bukannya segala sifat wajib pada akal itu muqabil atau dhid bagi mustahil tak. Tapi dhid itu yang lawan bagi mustahil. Dhid itu yang lawan bagi wajib. Jadi kita kata adam itu dhid bagi wujud. Adam itu dhid bagi wujud. Hudus baharu itu dhid bagi qidam. Fana itu dhid bagi baqa. Mumathalatuhu ta'ala lil hawadith itu dhid bagi mukhalafah lil hawadith. Ini segala sifat yang mustahil itulah dhid bagi sifat Allah, dengan makna muqabil sifat Allah. Tiada akasnya, bukannya wujud itu lawannya adam tak. Dia bukannya dhid begitu. Dia kena adam lawan wujud, bukan wujud lawan adam. Dia tak bahasakan begitu. Dia tidak bahasakan wujud itu lawannya adam, tidak. Tapi adam itu lawannya wujud. Hudus itu lawannya qidam. Bukannya qidam dhid bagi hudus, tapi hudus dhid bagi qidam. Dia bahasakan begitu. Tu yang tiada akas. Kerana apa dia berkata gitu? Kerana apa sifat mustahil itu dhid bagi sifat wajib, bukannya sifat wajib dhid bagi sifat mustahil? Kerana bahawa segala sifatnya sifat Allah Ta'ala itu qadim. Sifat Allah Ta'ala semuanya itu qadim. Bila qadim, benda dhid ni baru datang. Benda dhid ni baru datang. Jadi bila baru datang, kita kena lawankan dia. Sifat mustahil itu lawan wajib lah. Sebab sifat yang wajib tu, sifat hak wajib pada akal semua qadim belaka. Dah siap sedia di Tuhan belaka dah. Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah ila akhirih tu, hak tu sejak azali dah qadim. Kemudian kita nak datangkan dhid tu, datang sifat mustahil itulah yang dhidkan sifat wajib, bukannya sifat wajib tu yang dhidkan sifat mustahil. Tu tafri'nya bila kata ilah berkata kenapa dhid sifat mustahil itu dhid bagi wajib, bukan wajib dhid bagi mustahil? Kerana mana tadi? Maka tafri'nya, maka tiada ada ia yang qadim itu dhid bagi lain daripada qadim. Yakni tak boleh kata sifat Allah itu zahirnya, tak boleh kata sifat Allah Ta'ala dhid bagi yang lain. Sifat qadim itu dhid bagi hudus, sifat mukhalafah itu dhid bagi mumathalah, sifat wahdaniyah itu dhid bagi adat berbilang. Tak, bukan gitu. Bukan begitu. Demikian penerangan kata wajib itu, sifat wajib itu bukan dhid bagi mustahil, tapi mustahil itu dhid bagi wajib. Kerana sifat wajib itu qadim. Diambil daripada kalam Syekh Yasin. Dia kata begitu. Syekh Yasin ni dalam Syarqawi lah.
Dia nukis biji lah ni. Dia kata, Syekh Yasin kata tak boleh sifat Allah Ta'ala itu dhid bagi lawan, tapi yang lawan itulah dhid bagi sifat Allah. Kerana sifat Allah Ta'ala itu qadim. Jadi yang dhid ni bangsa mendatang ni, dia lah mari kemudian. Jadi yang kemudian itulah dhid bagi hak yang sedia ada tu. Walaupun begitu dan dibahas padanya pada kalam Syekh Yasin itu. Makna fihi nazar, fihi bahthun. Dah bahas sikit lah. Dengan bahawa berlawanan itu nisbah daripada dua pihak. Daripada bahawasanya berlawanan itu nisbah bagi dua pihak. Berlawanan. Bila kita kata berlawan-lawanan tu nisbah berapa pihak? Dua lah. Putih, hitam, lawan. Contohlah qidam, qidam, baharu, wujud, adam, mukhalafah, mumatsalah, adat, wahdaniyah. Dua-dualah berlawanan-berlawanan ni. Jadi berlawan-lawanan itu nisbah daripada dua pihak. Noktah. Maka tiap-tiap daripada keduanya, tiap-tiap daripada dua pihak itu dhid bagi yang satu lagi. Tiap-tiap daripada keduanya, tiap-tiap daripada dua pihak tu. Ai kullu wahidin minat tarafain, setiap satu daripada dua sisi tu. Yang kita kata adam dengan wujud. Ni dua ni. Jadi setiap satu, mana setiap satu wujud ataupun adam, dia itu lawan dhid bagi yang satu lagi. Kalau kita kata wujud, dhidnya tiada. Kalau kita kata tiada, dhidnya ada. Muqabil dia panggil tu. Dhid ni kan makna muqabil begitu, kerana dia berlawan-lawanan. Tu lagi pula dhid bagi yang satu lagi, dan tiada lazim daripada demikian itu, demikian mana demikian berlawanan itu nisbah daripada dua pihak. Tak lazim daripada berlawanan nisbah daripada dua pihak itu keadaan sifatnya, sifat Allah itu baharu. Jadi tak mesti kita kata kalau berlawan-lawanan ni menunjukkan ada Allah Ta'ala sifat itu baharu, kan? Sebab Syekh kalam, sebab ilah ataupun sebab yang dikemukakan oleh Syekh Yasin tadi, dia kata sifat Allah itu bukan dhid bagi hak mustahil, tapi hak mustahil itu dhid bagi sifat Allah, kerana sifat Allah qadim. Seolah-olah kalau Allah Ta'ala, kalau kita kata Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala yang wajib itu dhid bagi mustahil, seolah-olah bawa kepada sifat Allah Ta'ala itu baru. Tak, dia kata. Dibahas kalam Syekh Yasin tu. Kita nak dari sudut berlawanan dari penisbah dua pihak. Berlawanan nisbah dua pihak ni tak kira lah dia ni jenis baharu ke jenis qadim ke. Tak bawa hak qadim jadi baharu. Kalau kita berlawan-lawanan adam lawan wujud ke, wujud lawan adam ke, tak bawa pada baharu. Tak bawa pada baharu. Dia kita nak menunjukkan sesuatu itu berlawanan saja, bukannya ada apa pun, bukannya kita nak membaharukan sesuatu yang qadim, bukan. Maka pada kalam Syekh Yasin tadi dibahaskan tu keadaan sifatnya baharu, kerana bahawa dhid itu seperti diitlaqkan dhid atas yang baharu, diitlaqkan dhid juga atas yang qadim. Seperti mana kita itlaqkan, kita sebutkan dhid itu pada yang baharu, pada apa-apa yang baharu. Contoh hitam putih ya, kita kata itu hijau putih ke, hijau merah ke, kuning ke, yang semalam kita bahas, yang berlaku khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan ta'rif ghayatul khilaf. Bila beza dari sudut ghayatul khilaf, maka berbeza ta'rif dari sudut ghayatul khilaf, maka membawa kepada berbeza contoh dan masadak dia. Jadi bila kita kata ghayatul khilaf itu ay la yasihu ijtima'uhuma, tidak sah untuk berhimpun kedua-duanya, maka termasuklah di situ putih merah, merah putih, hijau merah, hijau kuning, semua tu dia panggil dhiddan.
Tapi atas pandangan yang mengatakan ghayatul khilaf itu innahuma yashtarikani fi ayyi amrin ma ay fi ayyi amrin, ai dua benda yang bersyarikat, dua benda yang berkongsi pada mana-mana benda. Contohnya apa? Contohnya hijau dengan merah, dia ada hitamnya, dia ada putihnya. Merah dia ada hitamnya, dia ada putih, dia sudah gelap dan cerah. Maka atas takrif ni yang annahuma yashtarikani fi ayyi amri ni, ini kena kepada bayat wasawat saja. Dah kalau putih lawan dah kalau merah lawan khudrah, lawan hijau lawan kuning tu, tu dia panggil al-muta'anidani. Yang semalam kita bahas panjang tu. Tu atas pandangan yang kedua. Di sini tadi. Jadi di sini dhi di sini itlaq belaka. Boleh belaka kita nak kata dhi itu nak kata dari sudut berlawan-lawanan satu pihak daripada satu pihak je. Bukan nak membaharukan sesuatu yang qadim, bukan. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan murad dengan dhi sini. Sini mana? Sini perbahasan adad ni perbahasan mustahil lah. Makna lughawi. Makna lughawi. Makna dhid ni ada dua. Dhid lughawi, dhid istilahi. Yang kita bahas malam tu al-mutanafiyat, terbahagi kepada beberapa tu dari sudut ulama usuliyun, membahagikan antara naqid dengan dhid. Dhid itu masuk di bawahnya al-mutadhaifan ataupun al-idhafiyah. Kemudian naqid itu masuk bawahnya adam malakah, itu di sudut ulama usuliyun. Ulama manatiqah pula dia pecah belakalah, dia asingkan ad-dhiddan lain, al-mutadhaifan atau al-idhafiyah lain, adam malakah lain. Kemudian naqidain lain. Lepas tu ada tubik pula al-muta'anidan. Lepas tu ada perbahasan pula al-mithlain. Kemudian al-mukhtalifain. Kemudian ada pula al-mukhtalifain. Kalau mukhtalifain ni dia benda yang berbeza tapi boleh ada pada satu benda yang sama. Contohnya harakah dan juga bayad. Dua benda tu hakikat berbeza tapi dua-dua tu boleh ada serentak pada satu orang dan dua-dua tu boleh terangkat kedua-duanya pada satu orang. Tu kita dah bahas malam. Jadi sini bukan makna dhid istilahi. Yang kata dhid istilahi itu yang semalam kita bahas. Adapun dhid lughawi dari sudut lughah, dhid makna berlawanan, muqabil je. Bukan makna dhid itu al-amrani al-wujudiyani ila akhirih, satu dua benda yang bangsa wujudi, bukan. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, iaitu makna lughawi, dan iaitu makna lughawi itu mutlaq, bernafi nafian. Apa bernafi nafian secara mutlak, tanpa qaid dia wujudi ke dia tak wujudi ke, semua tu asalkan bernafi nafian, dia panggil dhid lughawi. Jadi kalau dia itu istilahi, jadi bernafi nafian tu khusus bagi wujudilah. Tu. Dan jika tiada murad seperti demikian makna lughawi. Dan jika tiada murad, yakni tiada dikehendaki dengan dhid itu seperti demikian makna lughawi, maka tiada yakni tiada sah. Maka tiada yakni tiada sah. Ini yang 20 sekaliannya 20 itu adad, muqabil bagi 20 yang pertama yang wajib dengan makna istilahi. Tiada sah. Tadi maka tiada tadi. Seperti demikian itu maka tiada, yakni tiada sah. Tiada sah kerana apa? Kerana ini yang 20 sekalian yang 20 itu adad bagi 20 yang pertama dengan makna istilahi.
Kerana diddain, yakni dua yang berlawan pada istilah itu, keduanya dua diddain, dua pekerjaan yang wujudi, keduanya pekerjaan ni perkara antara keduanya dua pekerjaan tadi. Sehingga khilaf. Ni takrif dulu kita bagilah. Ni takrif bagi dhid istilahi tu. Kita bagilah itu tu semalam. Sehingga khilaf. Sehingga khilaf ni lah ghayatul khilaf. Sehabis-habis khilaf. Apa sehabis-habis khilaf? Tiada berhimpun kedua perkara itu. Tiada berhimpun kedua perkara itu. Ni dia panggil apa? Tafsir bagi ghayatul khilaf. Jadi musannif berpandangan kepada ghayatul khilaf yang jumhur lah, iaitu la yasihhu ijtima'uhuma, iaitu tak sah untuk berhimpun kedua-duanya. Contohnya hijau dan merah tu tak sah untuk berhimpun kedua-duanya. Kalau yang sah dihimpunkan kedua-duanya, walaupun dia itu berbeza pada hakikat, itu lain. Itu mukhtalifan, dia tak panggil bab diddain. Contoh harakat dan sukun, tu bukan diddan. Kerana harakat dan sukun itu atas pandangan harakat tu wujudilah, tu lain cerita lah. Ni nak khabar contoh ni. Harakat dengan putih itu hakikat berbeza, tapi boleh sabit pada seseorang, boleh sabit, dan boleh terangkat, dan boleh irtifak, boleh terangkat daripada seseorang, boleh juga. Boleh jadi dia tak gerak, dan boleh jadi dia tak putih. Boleh tak? Boleh. Boleh jadi dia putih, dalam masa yang sama dia gerak. Boleh tak? Boleh. Ni jadi dia kata, jika tiada murad, yakni jika tiada dikehendaki dhid itu seperti demikian itu, seperti demikian dhid lughawi. Awak lah pandai hari ni. Seperti demikian dhid lughawi, maka tiada, yakni tiada sah. Tak sah. Ini yang 20 sekaliannya adad bagi 20 yang pertama dengan makna istilahi. Kalau begitu semua sifat 20 tu dhid dengan makna istilahi lah. Kalau mana bukan dhid pada lughawi, yang mana dhid pada istilahi itu apa dia? Iaitu dua perkara yang dhiddain, dua perkara yang berlawan-lawan pada istilah itu ialah dua pekerjaan yang wujudi kedua-duanya, yang bangsa ada kedua-duanya, antara kedua pekerjaan itu sehingga khilaf. Sehingga khilaf tu ghayatul khilaf, tafsirnya tiada berhimpun kedua pekerjaan tadi. Jadi gitu lah. Jadi sifat 20 tu jadi istilahi belaka kalau kita tak itlaq dan tidak muradkan dhid itu dengan dhid lughawi. Jadi dhid istilahi, jadi semua wujudi belaka. Gitu lah. Tak sah. Lagi pula dia kata, dan terkadang terangkat kedua pekerjaan itu seperti hitam dan putih. Tu tak berhimpun dak hitam dan putih pada satu tempat, tak berhimpun. Tapi boleh dak dua-dua ni tiada? Boleh. Dia itu bukan hitam dan bukan putih. Boleh. Apa dia? Merah, hijau, macam-macam. Tu berhimpun dua-dua. Dia putih dalam masa yang sama ada hitam. Boleh dak? Tak boleh. Jadi tu dia panggil mani'atu jam'in. Mani'atu jam'in faqat. Sikit perut lah. Mani'atu jam'in faqat. Dia panggil apa? Mani'atu jam'in faqat. Inilah yang kita nak terang. Dia ada 3. Bila sesuatu perkara itu menegah untuk berhimpun, tapi boleh untuk bebas daripada kedua-duanya, itu dia panggil mani'atu jam'in faqat. Ada yang istilah mani'atu jam'in wa khuluwin, dia itu tegah daripada berhimpun dan tegah juga daripada terangkat kedua-duanya. Dan dia juga ada mani'atu jam'in faqat, iaitu tegah berhimpun tapi tak tegah terangkat. Ada yang mani'atu khuluwin, iaitu tegah untuk terangkat tapi tidak tegah untuk berhimpun kedua-duanya. Ini dia panggil sebagai aqsamus syartiyah al-munfasilah. Ini yang kita nak terang pada hari ini berkaitan dengan aqsamu al-syartiyah al-munfasilah. Kita pergi kepada papan putih kita yang sangat-sangat hebat.
Tu cik perut ni. Dui. Ni biasanya dia kita nak bahas hari ni berkaitan dengan aqsam asy-syartiyah al-munfasilah. Aqsam asy-syartiyah al-munfasilah. Biasa hak ni akan jumpa di dalam bab mantik pada bab mana? Pada qiyas. Perbahasan yang akan datang ni pada qiyas. Mana ni? Pada qiyas asy-syartiyah ataupun al-istithnaiyah ataupun al-istithnaiyah al-munfasilah. Dia ada al-muttasilah dan al-munfasilah. Perbahasan aqsamus syartiyah al-munfasilah yang akan datang ni biasanya ada pada qiyasus syartiyah atau al-istithnaiyah al-muttasilah. Kenapa dinamakan asy-syartiyah? Kerana dia ada harah syarat. Kerana dia ada harah syarat. Kenapa dia panggil istithnaiyah? Kerana dia ada, bukan. Kenapa dikatakan ada, dikatakan syartiyah? Kerana dia seumpama macam syarat. Seumpama macam syarat. Kemudian kenapa disebut al-istithnaiyah? Kerana al-istithnaiyah, kerana nanti muqaddimah keduanya ada lafaz lakin. Lafaz lakin itu bukannya lafaz istidrak, tapi dia istithna. Dalam bab mantik, dia mengecualikan benda yang patut dikecualikan pada muqaddimah yang pertama. Itu boleh kita dah belajar dah, idahul mubham lima'ani as-sulam. Jadi yang aqsamus syartiyah al-munfasilah terbahagi kepada 3. Pertamanya mani'atu jam'in wa khuluwin. Mani'atu tertegah, berhimpun dan berceraian dan terangkat. Tertegah, berhimpun dan terangkat. Ini dia panggil. Okey, tak apalah, habis. Yang kedua ialah mani'atu jam'in faqat. Mani'atu jam'in faqat. Yang ketiga mani'atu khuluwin faqat. Ini 3 ni. Mani'atu jam'in wa khuluwin, mani'atu jam'in faqat, mani'atu khuluwin faqat. 3 ni saja. Ni aqsam asy-syartiyah al-munfasilah. Kemudian setiap satu daripada dua ini, dia pecah kepada 2. Kita buat mudah-mudahnya setiap satu ni pecah pada 2. Dia ada ayat mujabah, dia ada ayat salibah. Kebiasaan kalau kita mantik, contoh idah dan sebagainya, biasa dia terang mujabah, dia tak pergi pada salibah. Salibah lagi tak besar lagi lah. Biasanya mujabah saja. Jadi contoh hak pertamanya, contoh hak pertama pula, perbahasan hak pertama, iaitu mani'atu jam'in wa khuluwin. Tu apa maksud dia? Iaitu ma yamtani'u, ma yamtani'u fiha, ma yamtani'u fiha ijtima'u tarafaiha, ijtima'u tarafaiha wartifa'uha wartifa'uhuma ma'an. Tu mani'atu jam'in wa khuluwin, ma yamtani'u, perkara yang menegah padanya oleh berhimpun 2 taraf. Tarafaiha, bukan taraifaiha, bukan tarafaiha. Berhimpun 2 taraf, 2 sisi, dan juga boleh dan juga tertegah untuk
terangkat kedua-dua sisi tadi sertanya, berserta. Hak ni untuk mujabah. Hak ni untuk mujabah. Perkara yang menegah padanya, pada perkara tadi, oleh berhimpun dua tarafnya dan juga irtifa' ataf sini, yakni ma yamtani'u fiha irtifa'uhuma. Tertegah juga untuk terangkat kedua-duanya secara serentak. Contohnya ialah al-adadu imma ay yakuna zawjan au fardan. Bilangan itu sama ada genap atau ganjil. Ada tak bilangan tu selain daripada genap dan ganjil? Tak ada. Ni je. Ni je kan ada. Tak ada dah bilangan yang bukan genap dan bukan ganjil. Tak ada dah. Jadi boleh tak dalam satu bilangan, okey, dia katakan mujabah sebab apa? Sebab tidak ada haraf salbi. Tidak ada haraf salibah. Ataupun tidak ada huruf-huruf salibah dengan makna negatif, laisa ke la ke, tak ada. Sebab tu jadi mujabah. Okay, yang kedua, boleh tak satu nombor, contohnya nombor apa-apalah, dia itu genap dan dalam masa yang sama dia ganjil. Boleh tak? Tak boleh. Maka ijtima'u tarafaiha yamtani'. Berhimpun kedua-duanya. Mana kedua-dua tu? Zaujan dengan fardan. Dalam satu masa yang sama. Berhimpun pada satu bilangan, itu tak boleh. Dan boleh tak satu bilangan itu dia ni bukannya genap, bukannya ganjil? Tak boleh juga. Maka ma yamtani'u irtifa'uhuma ma'an, serentak. Jadi dalam masa yang sama dia ini tak boleh berhimpun. Dalam satu nombor tak boleh berhimpun antara genap dan ganjil, dan dalam satu nombor tak boleh bebas daripada genap dan ganjil. Tu dia panggil apa? Mani'atu jam'in wa khuluwin. Dua-dua tak boleh. Tu contoh yang pertama. Habis. Jadi kalau mengaji qiyas syarti munfasil tu, ni muqaddam lah dia panggil. Ni muqaddam, hak ni tali. Tu pergi mengaji idah balik. Yang kedua B, asyai'u. Contoh, asyai'u imma ayyakuna mawjudan au ma'duman. Okey. Sesuatu itu sama ada atau tiada. Tiada ni boleh pecah banyak lah tiada ni. Hal, amrun i'tibari, amrun i'tibari, adam. Tu Jadi sesuatu itu sama ada atau tiada. Jadi kok mana mujabah? Tak ada haraf salibah. Haraf menafikan tu tak ada. Okey, sesuatu itu maujud dan ma'dum. Okey, sesuatu. Contoh sesuatu tu apa? Apa-apa sesuatu. Boleh tak sesuatu itu ada dalam masa yang sama tiada? Tak boleh. Maka yamtani' ijtima'u tarafaiha. Boleh tak satu masa satu benda itu satu benda tu tidak ada dan tidak tak ada? Boleh tak? Satu benda itu tidak ada dan tidak tak ada. Mana terangkatlah. Dia tu bukannya kita hukum ada, dia tu dalam masa yang sama kita hukumkan dia itu tidak tiada. Kita benda satu benda tu kita tidak hukumkan dia itu ada, dan kita tidak menghukumkan dia itu tiada dalam satu masa yang sama. Tak boleh juga. Maka tidak boleh terlepas daripada kedua-dua ni pada satu syai', dan tak boleh berhimpun pada dua-dua ni pada satu syai'. Tak boleh. Tu mani'atu jam'in wa khuluwin. Tu Contoh lagi kita bagi. Yang ketiga, al-insan. Al-insan imma mu'minun au kafirun. Manusia itu sama ada mukmin atau kafir. Tak ada tengah-tengah. Kalau fasik sekalipun, mukmin ni ada yang kamil, ada yang ghairu kamil. Ghairu kamil itu fasik lah.
Ni ada manusia. Jadi boleh tak dekat satu manusia ni dia itu mukmin dalam masa yang sama kafir? Tak boleh. Ma yamtani'u ijtima'u tarafaiha. Boleh tak dalam satu yang sama dia ni tidak dihukumkan mukmin, tidak dihukumkan kafir? Tak boleh juga. Dah tu dia tu apa? Mesti salah satu. Tak boleh terangkat kedua-duanya. Jadi dia itu kategori mani'atu jam'in wa khuluwin. Okey. Itu untuk mujabah. Untuk salibah pula dia apa? Salibah pula takrif dia ialah bukan mayam tanik tapi yumkinu. Boleh jadi. Yumkinu zalika. Boleh jadi demikian itu ay yajuzu harus ayyajtami'a wa yajuzu ayyartafi'a. Okay, tadi had mujabah ni barang yang tertegah padanya berhimpun dua sudut dan terangkat dua sudut samaan. Mayam tani terhalang. Tapi kalau untuk salibah ni, untuk salibah dia yumkin dalika. Boleh jadi demikian itu. Demikian mana? Ayajuzu ayyajtami'a wa yajuzu ayyartafi'a. Boleh pula dua-dua. Tapi untuk salibah lah. Contoh dia apa? Contoh dia Laisa imma ayyakuna al-adadu zawjan au munqasiman bimutasawwiyaini. Contoh laisa imma ayyakuna al-adad zawjan au munqasiman bimutasawiyaini. Mutasawiyaini. Mana salibah? Ni ayat dia. Ni halah salibah ni. Laisa ni. Okey, satu. Imma ayyakuna al-'ada zawjan genap au munqasiman bimutasawiyain, iaitu terbahagi dengan bilangan, dia panggil senang ceritanya bahagi dua lah. Payah nak terjemah pun. Bimutasawiyain ni dia maksudkan ialah terbahagi dengan dua benda yang sama. Jadi senang cerita bahagi dua lah. Senang cerita boleh bahagi dua, ataupun boleh bahagi dua, ataupun boleh bahagi nombor dia sendiri. Lebih kurang gitulah. Payah nak terjemah. Contoh, okey, imma yakuna ada, dia kata bukanlah nombor bilangan itu genap ataupun yang boleh bahagi dengan bilangan yang sama, bukan. Okey, sekarang ni ayat ni boleh tak berhimpun keduanya? Okey, boleh tak satu bilangan itu dia genap dan dalam masa yang sama dia itu boleh dibahagikan dengan bilangan yang sama? Boleh tak? Boleh. Contoh nombor 2. Nombor 2 ni genap. Dalam masa yang sama dia boleh bahagi 2. Sama dengan 1. Boleh tak? Boleh. Nombor 4, dia ni genap. Boleh tak? Bahagikan? Boleh. Di 1. Ataupun bahagi 2 ke? 4 bahagi 2 dengan 2. Boleh bahagi tak? Boleh bahagi. Tu. Boleh bahagi. Jadi boleh berhimpun. Lepas tu boleh tak terangkat? Satu nombor tu dia bukan genap dan dia itu bukannya boleh bahagi dengan bilangan yang sama. Boleh tak? Boleh. Apa maksud dia? Iaitu nombor dia fardun. Nombor dia ganjil. Mana? 1. 1 ni bukannya genap, betul tak? Betul. 1 ni bukannya genap. Boleh tak bahagi 2? Tak boleh. Boleh tak bahagi 2? Tak boleh. Bahagi 2 tak boleh. Munqasiman bimutasawiyain, untuk bagi sama rata 1 tak boleh. 3 tu genap. 3 tu genap. Nak bahagi benda genap boleh tak? Nak bahagi benda genap 2 ke? Tak boleh ke? Boleh tu boleh lah. Dia akan jadi 1.5 lah. Tapi tak kira lah tu.
Tak kira lah tu. Dia nak nombor biasa. Nombor hak genap juga. Dia nak kata 3.2 dapat hak genap juga. Tak boleh. Mana boleh dapat hak genap? Dapat 1.5 lah. Tu pun nak jadikan 2 tu pun dibundarkan. Jadi boleh. Boleh. Okay. Habis. Itu contoh pertama. Contoh lagi. Laisal insanu. Laisal insanu ayyakuna mu'minan au sha'iman. Ni harah salbi. Insan itu tidaklah, bukanlah insan itu dia itu mukmin atau puasa. Okey, satu salibah sini. Mukmin dengan sha'im boleh berhimpun pada insan tak? Boleh. Seorang itu dia itu berpuasa dan dia orang mukmin, boleh tak? Dan dalam masa yang sama, dan boleh tak terangkat dua-duanya? Boleh. Dalam seseorang itu dia itu bukan mukmin, dia itu bukan orang berpuasa. Dengan makna dia itu kafir yang ghairu sha'im. Boleh tak? Boleh. Boleh terangkat dua-dua. Itu contoh mani'atu jam'in wa khuluwin yang salibah. Mana salibah? Salibah. Tu contoh mani'atu jam'in wa khuluwin. Kita pergi pula contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya itu apa? Mani'atu jam'in faqat. Ni yang adalah akidatun najin tadi. Mani'atu jam'in faqat. Dia pun ada pecah dua lah macam tadi, mujabah dan salibah. Contoh dia tarikh dia ialah ma yamtani'u fiha ijtima'u tarafaiha wa yajuzu irtifa'uhuma. Ma yamtani'. Ma yamtani'. Apa yamtani'? Apa yang cegah? Ijtima'u tarafaiha. Tu dia kata mani'atu jam'in. Wa yajuzu irtifa'uha. Tu kata faqat tu. Mana dia terhalang untuk himpunnya. Makna terangkat tidak halang. Ini untuk apa? Untuk mujabah lah. Untuk mujabah. Mujabah sebab mujabah lah. Contohnya kita kata al-jismu. Satu jisim itu imma ayyakuna abyad. Kita buat contoh putih tu. Au aswad. Jisim itu sama ada putih atau hitam. Okey, pertama. Boleh tak berhimpun? Okey, pertama, mujabah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada hara salbi lah. Lepas tu, boleh tak berhimpun abiat dengan aswad pada satu benda yang sama? Contoh pada sini, abiat, sini juga hitam. Boleh tak? Kalau sini abiat, sini putih tak? Sini hitam, sini putih tak apalah. Ni masalahnya, sini hitam, sini putih. Boleh tak? Tak boleh. Tapi boleh tak satu benda ni, dia bukan hitam, dia bukan putih? Boleh. Contoh dia merah. Makna boleh terangkat abyad dengan aswad tapi tak boleh berhimpun. Kalau terangkat, makna dia merah atau hijau dan sebagainya. Contoh laginya, asyai'u imma ayyakuna syajaran au hajaran. Sesuatu itu sama ada pokok atau batu. Tamanya mujabah sebab tidak ada hara salbi. Sama ada dia itu syajar, pokok ataupun batu. Boleh tak dia itu sesuatu itu, dia pokok dalam masa yang sama dia itu batu. Tak boleh. Jadi terhimpun ijmani'atu jam'in. Tapi boleh tak dia itu dalam masa yang sama dia bukan syajar, dalam masa yang sama dia bukan hajar. Boleh dengan makna dia insan. Dengan makna dia hayawan. Dengan makna dia binatang babi. Boleh tak? Boleh. Jadi mani'atu jam'in faqat tapi yajuzu irtifa'. Contoh lagi. As-sawmu
imma ayyakuna wajiban au mustahabban. As-sawmu imma yakuna wajiban atau mustahabban. Boleh tak satu benda puasa ni, dia ni dalam masa yang sama puasa wajib, dalam masa yang sama dia puasa sunat? Tak boleh. Puasa wajib lah, sunat lah. Tapi boleh tak puasa ni dia bukan wajib dan dia bukan sunat? Boleh. Mana? Puasa dia puasa haram. Perempuan, isteri yang puasa tanpa izin suami, puasa sunat haram. Puasa dia haram, puasa dia haram. Dia bukan wajib. Bukan sunat dah, tapi haram. Tu. Contoh lagi, puasa kalau hak tu haram tu suami isteri. Kalau puasa yang haram lagi, puasa Aidilfitri, haram. Tu itu untuk mujabah. Misal untuk salibah pula. Salibah ni lagu mana pula? Salibah ni ialah salibah ni terbalik je lah. Terbalik hak tadi jadi. Jadi yumkinul aks. Boleh jadi sebaliknya. Apa? Yajuzu ijtima'u tarafaiha wa yamtani'u irtifa'uhuma. Tadi ma yamtani'u fiha ijtima' tarafaini wa yajuzu irtifa'uha, ni terbalik pula. Pada yajuzu ijtima' tarafain tadi imtina' ni ijtima' tu harus pula. Tapi tertegah untuk berhimpun. Tadi yajuz untuk terangkat, ni tertegah untuk terangkat pula. Tapi ni salibah lah, untuk salibah sahaja. Contoh dia laisa. Mana tadi? Laisal jismu imma ayyakuna ghayra abyad au ghayra aswad. Laisa. Laisa ni harah salbi. Salbi ni. Bukanlah jisim itu sama ada dia itu bukan putih dan bukan hitam. Satu pertama salibah. Ni salibah. Yajuzu ijtima'u tarafaiha. Boleh tak satu benda ini bukan putih dan bukan hitam dalam satu masa? Boleh. Dengan makna dia merah. Dengan makna dia kuning dan sebagainya. Tapi yamtani'u irtifa'uhuma. Kita tidak hukumkan satu benda itu bukan putih dan tidak hukumkan satu benda itu tidak hitam. Para ulama manatiqah mengatakan, bila kita mengatakan sesuatu benda, kalau kita mengangkatkan hukum ghairu abyad. Ghairu abyad ni apa? Ghairu abyad ini, kalau kita mengangkatkan hukum ghairu abyad pada satu benda, seolah-olah kita mengangkatkan pada satu benda itu seluruh warna kecuali putih. Sebab ghairu abyad ni banyak warna. Putih tu abyad, ghairu abyad tu selain daripada putih. Jadi kalau kita tidak menghukumkan dua-dua ni, konsekuensi dia, akibat dia ialah, pertamanya kalau kita menafikan ni, seolah-olah kita mengatakan seluruh warna selain putih tu tak sabit pada satu benda. Kemudian kita menafikan hukum ghairu aswad pula, mengangkatkan hukum ghairu aswad pula, seolah-olah kita kata satu benda ini tidak ada warna lain, tidak ada warna selain hitam. Jadi ulama mantiq mengatakan kalau kita menafikan kedua-dua ni, seolah-olah kita menghukumkan satu benda ini tanpa warna satu pun. Tanpa warna satu pun. Jadi boleh tak satu benda yang hadis ini tak ada warna? Tak boleh, mesti ada warna. Seolah-olah kita kata sesuatu benda ni tak ada warna. Tak boleh, mesti ada warna. Benda baharu jisim mesti ada warna, sifat dia. Jadi begitu. Jadi tak boleh yamtani'u irtifa'uhuma. Contoh lagi, laisas salah imma an takuna
ghaira wajib atau ghaira mustahab. Laisa salah salibah. Bukanlah sembahyang itu sama adalah sembahyang itu bukan wajib dan bukan sunat. Okey, dalam satu sembahyang tu, boleh tak dalam satu sembahyang itu tidak wajib dan tidak sunat? Boleh. Mana? Sembahyang itu haram. Haram ni bukan wajib, bukan sunat. Jadi boleh berhimpun tak? Boleh berhimpun. Sembahyang yang haram, sembahyang yang haram lah. Sembahyang tala'ub ke, sembahyang main-main ke, hukum dia haram. Sembahyang yang haram lah tu. Tapi boleh tak dalam masa boleh tak satu sembahyang tu, satu sembahyang itu dia ni kita tidak hukumkan bukan wajib, kita tidak hukumkan bukan sunat. Boleh tak? Okey, ulama kata macam mana? Macam tadi juga. Bila kita menafikan hukum ghairu wajib, seolah-olah kita menafikan hukum selain daripada wajib. Hukum selain daripada wajib. Dan kalau kita tidak menghukumkan sesuatu benda itu bukan sunat, maka seolah-olah kita menafikan apa? Kita menafikan hukum selain sunat. Jadi kalau kita menafikan, kalau irtifak dua-duanya, kita irtifak, yang tidak menghukumkan suatu sembahyang itu ghairu wajib, dalam masa yang sama ghairu mustahab, seolah-olah kita menghukumkan, seolah kita mengatakan sembahyang ini tidak ada hukum. Seolah-olah kita mengatakan sembahyang ini tidak ada hukum. Seperti mana tadi, seolah-olah kita mengatakan satu benda jisim itu tidak berwarna langsung. Gitu juga sembahyang ini tidak ada hukum langsung bagi sembahyang. Harus tidak, haram tidak, sunat tidak, makruh tidak, semua tidak. Boleh tak sembahyang itu tidak ada hukum? Tak boleh. Sembahyang tu ibadat, mesti ada hukum dia. Jadi yamtani' irtifa'uha. Itu tu contoh tu mani'atu jam'in faqat. Mani'atu jam'in faqat. Ma yamtani'u ijtima'uhuma. Tu. Sekarang ni mani'atu khuluwin pula. Mani'atu khuluwin faqat. Mani'atu khuluwin faqat. Apa dia? Ma yamtani'u fiha irtifa'u tarafaiha wa yajuzu ijtima'uhuma. Mani'atu khuluwin faqat pula, iaitu perkara yang tertegah padanya terangkat dua-dua taraf tu, dua-dua sudut, dan harus berhimpun kedua-duanya. Sebab mani'atu khulu ni iaitu mencegah daripada terangkat lah. Adapun dari sudut ijtima' bolehlah, harus. Ni pun untuk apa? Untuk mujabah. Untuk apa? Untuk mujabah. Jadi contoh apa? Contohnya al-jismu imma ayyakuna ghaira abyad atau ghaira aswad. Mujabah sebab tidak ada harah salibah macam ni. Nampak contoh macam nak sama. Lebih kurang. Okey, tak ada harah salibah satu. Okay, satu jisim itu sama ada bukan putih atau bukan hitam. Ni sama macam salibah atas ni. Cuma bezanya ni salibah. Okey, boleh tak satu benda itu dia tu berhimpun? Satu benda ni dia bukan putih, bukan hitam? Boleh, dengan makna dia merah, dia hijau, dia kuning. Boleh tak satu benda itu dia itu bukan putih dan bukan hitam? Boleh tak satu benda itu dia itu bukan, kita tidak hukumkan dia itu bukan putih dan kita tidak menghukumkan dia itu bukan hitam? Tak boleh. Huraian dia macam tadi. Seolah-olah kita menghukumkan, kita menafikan satu benda ini tak ada warna. Maka tidak boleh irtifak dua-dua ni. Berhimpun boleh, irtifak dua-dua ni tak boleh. Tak boleh kita kata satu benda itu kita tidak menghukumkan dia ghairu abyad. Kita tidak menghukumkan dia ghairu aswad.
Jadi ulama manatiqah mengatakan bahawasanya kalau kita tidak menghukumkan, kalau kita mengangkatkan kedua-dua ni, seolah-olah kita menafikan satu benda itu ada warna. Jadi tak boleh lah. Isim itu mesti berwarna. Misal lagi untuk salibah, pula ni untuk mujabah. Mujabah mudah lah. Mujabah mudah. Contoh mujabah lagi. Asyai'u imma ayyakuna la syajaran wala hajaran. Mujabah sebab tidak ada khabar salbi. Satu benda itu sama ada bukan pokok, bukannya batu. Satu benda tu boleh berhimpun tak? Bukan pokok, bukan batu. Boleh? Iaitu dia itu orang. Dan satu benda tu kita tak boleh kata dia itu bukan pokok dan bukan batu. Dengan mana kita tidak menghukumkan dia itu bukan batu dan kita tidak menghukumkan dia itu bukan syajar. Sebab ulama manatiqah kata apa? Macam tadi lah. Kalau kita menafikan la syajaran ini bukan pokok. Bukan pokok. Kita apa nama? La syajaran ini bukan pokok. Jadi bila bukan pokok, kalau kita menafikan bukan pokok, kita menafikan hukum bukan pokok, makna kita menafikan benda selain pokok. Wala hajaran, kita menafikan la hajaran, seolah-olah kita menafikan benda selain hajar, benda selain batu. Dan bila kita nafikan begitu, kita angkat kedua-duanya, seolah-olah kita mengatakan sesuatu benda itu bukan apa-apa. Betul? Faham tak? Seolah-olah kita menafikan, seolah-olah kita mengatakan satu benda ni bukan apa-apa. Dia tidak ada apa-apa. Tadi tidak menghukumkan apa-apa warna. Lepas tu tadi tidak menghukumkan sembahyang itu apa-apa hukum. Benda ni tak ada benda apa. Padahal dia tu benda. Mesti dihukumkan benda tu dia syajar ke, hayawan ke apa. Tak, kita tak hukumkan apa-apa. Tak boleh. Satu benda tu mesti ada nama dia. Tak boleh kita kata satu benda ni tak ada apa-apa. Mana boleh. Satu benda tu mesti ada juga hukum dia. Sama ada dia jamadat ke, hayawan ke, orang ke, jin ke, lembu ke. Sebab dia syait, dia sesuatu. Tu. Tu payah sikit ni. Ni sama macam tadi. Ni untuk mujabah. Untuk salibah pula sama lah. Salibah aksu ya. Akah ya. Itu apa? Yajuzu irtifa'u tarafaiha wa yamtani'u betul. Wa yamtani'u ijtima'uhuma. Ijtima'uhuma yajuzu tadi hak mujabah tu ma yamtani'u fiha irtifa'u tarafaiha. Ni yajuzu irtifa'u tarafaiha. Terbalik. Lepas tu wa yajuzu ijtima'uhuma wa yamtani'u ijtima'uhuma. Terbalik. Untuk salibah pula. Contohnya laisa al-jismu imma ayyakuna abyad atau aswad. Laisa. Salibah mana? Salibah sebab ada hara salbi. Bukanlah jisim itu sama ada putih ataupun hitam. Putih dan hitam. Putih dan hitam ni tertegah tak untuk berhimpun? Tertegah berhimpun pada satu benda yang sama. Tapi boleh terangkat tak? Boleh terangkat. Ni senang ya. Cuma nak tahu ni salibah ya. Mudah macam tadi ya. Macam tadi ya. Contoh lagi. Laisat as-salatu imma ayyakuna wajiban atau mustahabban. Bukanlah ni arah salbi. Bukanlah sembahyang itu sama ada wajib ataupun sunat. Boleh tak berhimpun? Tak boleh. Satu sembahyang itu tak boleh berhimpun. Dia itu wajib dalam masa yang sama, dia itu sunat. Tapi boleh tak terangkat? Boleh. Dia itu bukan wajib dan bukan sunat. Dengan mana? Hukum dia haram. Boleh tak? Boleh.
Tu dia panggil mani'atu khuluwin faqat pada salibah, mani'atu khuluwin faqat fi mujabah, dan begitulah seterusnya. Setiap satu tu ada salibah dan mujabahnya. Itu Habis perbahasan aqsamus syartiyah al-munfasilah. Jadi hak ummul barahin, hak aqidatun najin tadi dia sebut tu ialah kategori mana? Mani'atu jam'in faqat mujabah. Mani'atu jam'in faqat mujabah. Sebab tu dia kata seperti hitam dan putih. Seperti hitam dan putih. Mana tadi? Hilang. Seperti hitam dan putih. Mana tadi? Dia kata apa? Tiada berhimpun kedua-duanya dan terkadang terangkat kedua-duanya. Kan kita semalam dah yang al-mutanafiyat tu kita kata dah benda ad-diddain itu ya la yajtami'an wa qad yartafi'an. Dia tidak berhimpun tapi terkadang terangkat kedua-duanya. Hitam dan putih dalam masa yang sama tak boleh berhimpun, tapi boleh dia itu tidak putih dan tidak hitam dalam masa yang sama. Itu mani'atu jam'in faqat pada mujabah. Alang-alang dia dah terang gitu, kita terang semualah. Mani'atu jam'in wa khuluwin, ada salibah, ada mujabah. Mani'atu khuluwin faqat, ada yang mujabah, ada salibah. Mani'atu jam'in faqat, ada mujabah, ada salibah. Itulah perbahasan berkenaan dengan aqsamus syartiyah al-munfasilah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada 20 sifat yang wajib itu sekalian yang 20 itu seperti demikian itu, seperti demikian sifat yang wujudi, bukannya 20 tu wujudi belaka. Sebab tu bukan dhid istilahi, dia dhid lughawi. Dia dhid apa? Dia dhid lughawi, bukan dhid istilahi. Tetapi setengah sifat yang wajib itu dhid. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu dhid, yakni dhid bagi yang wajib. Dhid bagi yang wajib apa dia? Ma'ani. Sebab ma'ani dia sifat wujudi. Maka dhid dia dhid yang betul lah. Dan setengah pada sifat tu pula naqid. Naqid pula. Naqidain. Hak dulu lah semalam. Naqid. Ada yang tasawur, ada yang tasdid. Yang tasawur khilaf ulama. Yaqa' ada yang kata la yaqa'. Zaidun la zaidun. Kalau yang kata yaqa' berlaku, mana Zaidun la zaidun berlakulah naqid. Kalau yang kata la yaqa' untuk tasawur, Zaidun la zaidun itu tak berlakulah. Tapi untuk tasdid, dia ada al-wahdatul thamaniyah yang kita sudah bahas. Jadi ada sebahagian sifat Allah Ta'ala itu naqid je. Contoh wujud, la wujud. Qidam, la qidam. Baqa, la baqa. Itu naqid. Dan setengah daripada sifat Tuhan tu pula bersamaan bagi naqid. Dia panggil bahasa Arab musawin lin naqid. Datang apa pula? Contoh kita kata qidam, la qidam. Okey, la qidam tu naqid. Apa yang bersamaan bila sebut la qidam? Iaitu huduth. Huduth itu sama makna dengan la qidam. Itu maksud musawin lin naqid. Ni 4 istilah ni kena. Yang akan datang 4 istilah. Dhid, naqid, musawin lin naqid, akhassu minan naqid. 4 ni kena hafal. Dhid, tu dhid lah. Yang lawan tu, lawan wujudi. Okey, naqid itu qidam, la qidam. La qidam tu naqid. Kalau musawin lin naqid bersamaan dengan naqid, okey, la qidam tu apa yang bersamaan makna dengan la qidam? Huduth. Huduth itu musawil lin naqid. Lagi dah setengah sifat Tuhan tu terlebih akhas daripada naqid. Terlebih akhas daripada naqid, dia panggil akhassu minan naqid. Contoh apa dia? Contoh kita kata wujud, la wujud. Okey, la wujud itu naqid. La wujud itu naqid. Contoh. Kemudian kita kata la wujud itu ialah adam. La wujud itu, tak wujud itu dia panggil tiada. Okey, tiada ni dia panggil akhassu minan naqid. Sebab apa? Sebab bila kita sebut la wujud, tidak ada. Tidak ada ni ada banyak. Ada yang amrun iktibari, ada yang hal, ada yang adam. Tiba-tiba kita pilih la wujud itu adam. Okey, adam ni kita mengkhususkan adam
daripada la wujud tu. Patutnya la wujud tu boleh 3. Adab, hal, amru, iktibari. Betul tak? Tiba-tiba kita ambil adab tu sebagai lawan bagi sifat wujud. Tu dia panggil akhassu minan naqid. Dia lebih khusus daripada naqid. Naqid dia la wujud. La wujud tu banyak. La wujud tu merangkumi amru, iktibari, hal, adab. Tiba-tiba kita pilih adab. Itu akhassu minan naqid. Seperti barang yang lagi akan engkau ketahui atasnya, atas barang, insya-Allah Ta'ala. Dia akan sebut sesuatu. Wujud itu, dia punya lawannya dhi ke naqid ke musawili naqid ke akhas minan naqid. Dia akan sebut setiap sifat. Itu Maka bila kata begitu, kata musannif wahya, dan bermula dia mana? Dia 20 al-ula tu lah. Yang apa? Al-adad. Adadul 20 al-ula tu ialah al-adamu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi esok hari Jumaat, kita tak tahulah. Kalaulah andai kata budak stam tu tak ada kelas, tak ada kelas esok, pergi camp ke apa, mereka kerak tak ada kelas kok 3 Dauri ni. Kalau tak ada kelas, esok kita buat kelas daripada pagi sampai tengah hari. Andai kata kalau mereka tu ada kelas, kita macam biasalah, buat macam pagi ni je lah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.